Waka Extra dibawakan khas oleh Sani Faisal dari Propnex. Anda ingin jual beli hartanah, mencari rumah idaman anda atau sedang mencari commercial space untuk bisnes dan sebagainya? Jangan risau guys, saya boleh bantu anda. Kontak saya sekarang. Selamat menonton ya guys. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam Puaka Extra. Khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Apa khabar? Alhamdulillah kita dapat cuti Itulah, cuti seminggu. Suka? Alhamdulillah lah, sikit lah. Sikit Tapi masih ada juga rindu macam nak buat Puaka Extra ni. Itulah orang selalu tanya, ada macam yelah tak ada sedih lah buat apa emoticon muka sedih, alah tak ada gini. Emoticon apa? Emoji Emoji. Emoticon tu ini yang apa namanya Transformer punya ini musuh. Betul. Emoticon, Decepticon. Decepticon. Mana ada emoticon? Tak ada. Rasa macam ada, tak ada. Siapa ni bos? Hai, selamat cuti seminggu. Kau cuti lama-lama, makin habis lah kita ya. Okey, kita nak minta maaf sebab kita tak sempat nak siapkan video minggu lepas sebab kita ni yelah masing-masing punya agenda sendiri masing-masing. Betul. So, Betul. Ustaz sibuk kenapa tak boleh buat? Saya pergi ni jalan-jalan sikit. Jalan-jalan. Itulah, jalan-jalan keluar negara. Wow. Boleh Boleh. Dah 14 days quarantine. Tak kuarantin lah. Kira keluar je. Tapi dia tak sampai ke negara lain tu lah. Kira gitu-gitu juga. Dia dah Singapore gini lah. Yes, kan? Dah swab test semua kan? Dah. Okay. Bagus. Macam ragu-ragu je duduk sebelah. Itulah taruh cermin sini. Tak apa. Sorry. Terlanggar. Tak apa semuanya. InsyaAllah okay. So, kita teruskan dengan Puaka Extra kita minggu ni. Dan Puaka Extra minggu ini cakap pasal yelah ada orang dah berjauhan, macam Ustaz pun dah sibuk, terpaksa saya pun sibuk saya buat ada game show tu shooting. Oh ya. Yeah. Must watch lah. It's a must watch. Yes. Bulan depan InsyaAllah. InsyaAllah. Lepas tu sekarang kita dah berjauhan, kita nak eratkan baliklah silaturahim. Cakap pasal silaturahim ni. Topik kita pasal silaturahim. Yes. Ada pula menggunakan something untuk mengeratkan persahabatan ataupun ialah silaturahim. Jadi adakah ini perkara yang kata orang tu okey? Perkara apa tu? Yelah maksudnya menggunakan sesuatu pertolongan daripada Mr. J untuk mengeratkan silaturahim, merapatkan macam mungkin keluarga lah, kawan-kawan, jadi orang suka kita. Is it okay to use, taruhlah ni benda ni benda. Okay. Benda ni kalau duduk ni semua orang mesti suka saya ataupun macam mana? Oh tak boleh, of course. Benda-benda itu ada pelarangannya. Maknanya dilarang benda-benda seperti itu ataupun dipanggil sebagai talasim. Apa? Talasim. Talasim is plural daripada kata talsam ataupun talsim. Boleh. Sorry. Tadi Talsam ataupun macam talsim. Oh ya kan? Apa tu? Demi karakter? Awugan. Tadi apa? Dalsim? Apa dalsim? Apa daisim Apa? Dalsim. Oh bukan dalsim. Dalsim lain. Okay. So talsim ataupun talsam ataupun dia punya jamak dia adalah talasim. Talasim. So talasim bahasa kita adalah seperti kita panggil sebagai tangkal. Talasim maknanya tangkal. Tangkal, yes. So benda-benda seperti itu memang tak digalakkan dan diharamkan oleh Nabi SAW sebagaimana dalam hadis disebutkan inna ruqa wa talasim syirkun. Sesungguhnya ruqyah dan juga talsim ataupun talasim itu tangkal adalah syirik. So yang tadi saya katakan tadi sesungguhnya ruqyah dan azimat ataupun tangkal ni adalah syirkun. Tadi dengar tak kata ruqyah? Apakah ruqyah yang kita ni yang disyirikkan? Syirik lah. Ruqyah tu bermaknanya jampi-jampi. So jampi-jampi itu yang bermaksud yang syirik tu adalah jampi-jampi yang bukan ikut daripada aliran Islam. Yang keluar daripada manhaj Islam. So maknanya sebab ruqyah ni terbagi pada dua. Jampi-jampi ni terbagi pada dua bahagian. Yang pertama adalah ruqyah syar'iyyah.
Syar'iyah. Maknanya dia ikut pada syariat Islam. Okey. Yang kedua adalah ruqyah syirkiyah. Syirkiyah. Iaitu yang ada unsur syirik. Oh, okey. Maknanya ada pemanggilan-pemanggilan ataupun ada dia ada sebutkan nama-nama tertentu ataupun nama-nama jin dan lain-lainnya. Itu semua tak diperbolehkan. So contohnya seperti itu. So kita tak perlukan benda ni. Kalau macam tadi nak rapatkan silaturahim, make sure kita punya communication antara satu dengan lain pun kena baik. Kemudian yang kedua, dalam hadis Nabi SAW kata tahadu tahabu. Maknanya apa? Saling berikan hadiah antara satu dengan yang lain, maka kalian akan saling cinta dan mencintai. Tahadu wa tahabu. wa tahabu. Bukan baru. Debu. Memang Tak, point, you. Sebutan. saya, okey. Sebutan huruf. Okey, saya betul. Tahadu wa tahabu. wa tahabu. Bukan bu boleh. Abu. Bu. Okey, wa tahabu. Okey. So itulah. Saya kena kecam. So yang pertama adalah antara komunikasi antara satu dengan lain, your communication antara mak, bapa, anak dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua adalah saling berikan hadiah antara satu dengan lain. Tak kisah hadiah tu adalah hadiah yang kecil ataupun hadiah yang besar. Yang penting bermakna bagi orang tersebut. Kemudian yang ketiga, semuanya kena ikut taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kalau kita jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka antara hati kita dengan orang yang kita cinta pun akan menjauh. Ya. Sebab apa? Yang menguasai hati adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita nak merapatkan antara satu dengan lain, tapi yang menguasai hati itu kita tak rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So it's mustahil lah. Okay. Watashiwa. Watashiwa apa? Jepun. Watashiwa. Watahabu. Tahadu wa tahabu. Tahadu wa tahabu. Yes. Okay. So contoh seperti itulah. So kita tak perlukan benda-benda macam tangkal ke apa semua, benda-benda semua tak perlukan. Yep. Sebab apa? Bila awal-awal kita nampak macam cantik. Semuanya nampak macam bagus, semua macam dia punya silaturahim tu makin rapat, makin erat dan lain-lainnya, tapi itu pada waktu sekejap saja. Setelah agak lama kemudian baru dia akan berpecah-pecah dan lain-lainnya. Itulah efek dia. Yes. After effect dia. Betul. Jadi kalau orang gunakan pertolongan orang luar ni, Jin lah. Jin, Ya saya. dia ada macam buat apa-apa tak, macam kena renew, kena pembaharukan. Okay. For your information, yang you all, kira ada, bukan you all lah, okay, siapa sahaja yang pergi kepada kahin ataupun kuhan. Kahin tu maknanya bomoh. Okey. Kuhan? Sama. Kuhan is a plural for kahin. Okay. So siapa sahaja yang pergi pada kahin ataupun kuhan ni, ada benda-benda tertentu yang mereka akan lakukan. So kalau macam renew. Okay. So jin ni mereka tidak akan, jin daripada kaum syaitan, mereka tidak akan membantu seseorang ataupun manusia yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka akan bantu orang-orang yang apa? Yang melakukan benda-benda yang syirik, yang meminta kepada mereka, tidak meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka tolong. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW dikatakan man atakahinan, siapa sahaja yang mendatangi tukang ramal ataupun bomoh ataupun dukun, pawang dan lain-lainnya, fasaddaqa bima yaqul, dan dia membenarkan apa yang dikatakan oleh pawang tersebut, bomoh tersebut, dukun tersebut, faqad kafara, maka dia sungguh telah kafir ataupun tidak percaya bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak percaya kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu ajaran Islam. So maknanya di sini man atakahinan, siapa sahaja yang datang kepada tukang dukun ni, fasaddaqa, dia dengar kemudian dia katakan, oh ni mungkin betul ni apa dia katakan, itu sahaja sudah kafir. Kahin. Daripada jumpa kahin, bagus kita jumpa kawan. Betul kan? Jumpa kawan lagi bagus kan? Jadi kawan pun kadang meminta juga. Dia mengeratkan lagi silaturahim. So jangan datang kepada orang-orang seperti ini. Yap.
Okey, dan mungkin dalam kita perbualan ni ada yang mungkin terdengar dengan earpiece Wah, bunyi burung kita ada sound effect burung-burung. Sebenarnya tak ada apa-apa pun. Kalau dengar mungkin kat bangunan kita ni berdekatan dengan Taman Burung Jurong. Ya. Okey, kita sekarang dah upgrade sikit, ada laptop, bukan laptop, iPad. Apa nama dia? iPad lah. iPad, ya. Macam iPad lah. Okey, tak mengapa. Okey, sekarang kita dah berbual. So, kita nak tunjukkan benda-benda yang apa yang kita dah bualkan sekarang tadi. Iaitu menggunakan sesuatu untuk mengeratkan silaturahim. Jadi, boleh kita jen. Boleh. Nak pakai sarung tangan dulu macam mana? Kita keluarkan dulu keluarkan dulu lah ya. Kita keluarkan dulu. Ni ada gambar, nanti boleh-bolehkan kan? Okey. Ini di depan kita ni Ini adalah salah satu benda-benda yang ketika saya ruqyah saya akan confiscate. Okey. So saya akan confiscate benda-benda yang seperti ini yang diberikan oleh kahin-kahin tertentu kepada keluarga tersebut. Yang di mana niat mereka awal-awal adalah untuk apa? Niat si isteri sebetulnya. Niat si isteri adalah untuk merapatkan lagi antara anak dan juga mak bapak lah. Tapi masalah dia sekarang semuanya sudah hancur. Setelah ada orang tahu yang dia menggunakan ini. Tak. Sebelum tu pun dah ini. Jadi mereka baru dapat tahu. So bila bongkar, rupanya terjumpa ini. Dan ni bukan kepunyaan bapak dia sebab bapak dia sendiri tak percaya dengan benda-benda seperti ini. So dapat tahu ini adalah daripada emaknya. Dan itulah yang suami dan isteri sudah berpisah. Oh ya. So pecah belah. So yang mana apakah dia punya khasiat dia ataupun kelebihan daripada benda-benda ni? Kalau memang yang tadi niatkan untuk merapatkan lagi silaturahim daripada awal, sekarang jadinya seperti ini. Semuanya pertolongan semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan minta dengan benda-benda yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun, walaupun benda tu kecil ke besar ke apa, jangan. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, sekarang kita nak buat unboxing. Unboxing, yes. Cepat-cepat kita buat unboxing. Cepat-cepat kita selesaikan ni. Cepat-cepat lah. Tapi ni dah di neutralize ke belum ke Ustaz ni? Saya kat dalam saya tak boleh neutralize sebab dia masih lagi covered dengan tape. Sebab tu saya seperti pening lah pula. Tak ada gurau. Sebab gurau. Kita sebab buat saya gini, rasa. Kan? saya kalau gitu, saya kalau ruqyah ke, kalau ada benda yang ada isi, ada apa semua, saya kepala dah ada start sikit. Itulah tadi betul kan, mungkin saya ninong. Saya memang macam gitu. So bagaimana? Even kalau you perasan, siapa saja yang perasan keris yang pada episod yang awal sekali awal ni ada keris. Zuzairi letak dekat dengan saya, itu saya tolak. Yalah, lepas tu nak pening tolak kat saya, boleh. Jadi itulah. Bismillah. Sebelum kita buka, macam ni takut abuk-abuk termasuk dalam air, macam mana Ustaz nak cover? Ada tisu? Ada. Tisu. Okey. So ini di antara yang mungkin kita boleh amalkan. Kalau kat rumah. Ada cara juga nak tutup? Ada. Okey. Ada. Semuanya sudah diajarkan oleh para ulama' terdahulu. Ketika ada makanan ataupun minuman, jangan pernah buka kalau boleh. Maknanya terbuka, biarkan seperti ini. Even kat rumah pun sama. Siapa saja yang ada gangguan kat rumah dan lain-lainnya, kalau boleh makanan tutup, minuman apa yang ada, bekas-bekas semua tutup. So cara tutup mudah saja dengan membaca lafaz Allah Subhanahu Wa Taala, dengan menyebutkan asma Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Contoh seperti ini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup. Syaitan, jin tak akan boleh tarik ataupun benda yang seperti ini walaupun daripada tisu, dia akan rasa sangat berat untuk tarik kalau disertai dengan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan bismillah ataupun Allah dan lain-lainnya. So even ada dalam hadis Nabi SAW ada disebutkan bahawasanya syaitan mereka akan memanggil kawan-kawan mereka untuk mabit, iaitu akan tidur di suatu rumah ataupun asyak, iaitu makan malam di suatu rumah yang di mana kalau makanan-makanan mereka tak ditutup.
Kemudian tempat-tempat yang mereka tinggal tu tak selalu ada pembacaan Al-Quran, tak selalu ada zikir-zikir dan lain-lain. So mereka sendiri akan tidur kat rumah-rumah kita. So best to always tutup. Bekas makanan kita dah makan malam dan lain-lainnya, untuk besok pagi kita nak simpan, tutup. Bila tutup tu jangan tutup sahaja, tapi dengan membaca bismillah ataupun dengan lafaz Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan tingkap dan lain-lainnya. Okey. Oh, ingatkan nak selamatkan diri sendiri je. Alah. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu Okay, Jadi adik-adik rumah kat rumah, yang budak nak kecil tu yang tengah tengok ni, ingat kalau ada makanan kat luar, lekas-lekas tutup. Ambil tisu, baca bismillah, tutup. Sekarang maknya lupa, bapaknya lupa kan. Jadi anak-anak tu ingatkan. Yes. Jadi sama-sama lah kita ingatkan sama lain. Okay, sekarang kita nak unboxing. Sebelum kita unboxing, kita perlukan apa Ustaz? Nak pakai mask Kita ke? pakaikan mask dengan inilah. Sebab takutnya mungkin ada abuk ataupun bau, pasal nampaknya yang ini macam bau. Ni. Bismillah. Okey. Ni kena pakai satu ke double? Satu je cukup lah. Satu lah. Cukup. Double macam mana? 2 kali glove gitu. Doakan yang terbaik untuk kita semua. Agar semuanya... no. Nampak? Kan pakai 2 Boleh lah, satu boleh lah pegang-pegang gini je pun. Okey, kita ada gunting tak? Hidayat ni cakap apa tau, pakai 2. Kalau pakai satu nanti terkena begitu. Kau asam saya. tak boleh cover. Kena cakap juga. Satu apa mask? Nak pakai mask. Gunting tadi. Sekejap. Boleh? Kalau ada pinggan. Okey. Mask. Tadi Mas apa namanya? Mas Idayu. Jangan coba. Itu bukan Mas Idayu. Bukan, itu Mas Parno. Mas Pak. Jeng. Sebab bau, takutnya bau, takut bau. Jadi kita pakai macam inilah. Macam burung punya moncong kan? Okey, kita mulakan sekarang. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. CSI. Okay, so daripada ni dua ni, saya akan buka yang ini dulu. Ataupun kita akan jelaskan yang ini dulu. Yang sebelah kanan. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau anda tengok, benda-benda seperti ini pun boleh dipanggil sebagai buhul. B-U-H-U-L, buhul. So buhul adalah apa? Buhul adalah suatu benda yang dipakai untuk menyihir seseorang ataupun untuk bahasa kita macam nak kenakan seseorang lah. It can be anything. Dia boleh berbentuk patung ataupun kita panggil sebagai voodoo. Ataupun boleh panggil ataupun buhul boleh berbentuk seperti apa namanya yang sebelum-sebelum ni wafak-wafak ni sebelumnya dia ada macam macam sok bonjot gitu macam gitu punya style pun, ini pun sama juga boleh dipanggil sebagai buhul. Okay, so apa sahaja yang dipakai untuk menyihir seseorang boleh dipanggil sebagai buhul. Okay, so kalau kita tengok dia daripada awal sini, ini ayat-ayat ni, so ditunjukkan sini. Sebenarnya kurang jelas, tapi kalau nak tengok lebih jelas lagi, marilah datang sini. Tak adalah. Okay, so di sini yang tak depan sini adalah suratul Fatihah. Dia nampak? Dia letak suratul Fatihah. Dia kata awal bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin amin. So ada kat bawah sini semua. Okay. Kemudian di sini ada katanya Allah. Kemudian yang ini saya sendiri belajar bahasa Arab pun saya tak tahu apa dia punya tulisan dia Arab ni di sini. Semuanya sama. So ada 4 di sini. Okay. Kemudian next punya ada kat sini. Dia kata di sini Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Ini doa apa? Ini doa memang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi digunakan untuk ini. Yes. So nanti saya akan masukkan macam mana boleh ada ni semua boleh masuk ke dalam. Okay, so saya jelaskan dulu. Memang betul dalam hadis Nabi SAW diajarkan tentang doa ini, iaitu Bismillah dengan nama Allah,
alladhi yang la yadurru, tidak ada sesuatu pun yang dapat memudaratkan ma'asmihi dengan nama Allah Subhanahu wa taala, syai'un, sesuatu pun, fil ardi, di bumi, wala fis samai, dan juga yang ada di langit, wa huwas sami'un alim, dan dia iaitu Allah Subhanahu wa taala as-sami', iaitu maha mendengar, al-alim, dan juga maha mengetahui. Okey. So mungkin ramai orang fikir, Ustaz, ni buhul pakai untuk sihir, tapi kenapa boleh ada Fatihah, kenapa ada ni benda semua? Okay, so you need to know that asal muasal daripada di antaranya sihir, nanti kita akan masuk lebih jelas lagi, lebih detail lagi, tapi asal muasalnya adalah daripada luar, bukan daripada Melayu. Okay, kaum Melayu kita, bangsa Melayu kita, memang dulu daerah kita ataupun dipanggil sebagai rumpun Melayu ni banyak dimasuk oleh kaum-kaum Hindu. Okey, so kaum-kaum Hindu pada awal, kemudian di situ ada namanya jampi-jampi, serapah ataupun bacaan-bacaan dan lain-lainnya, dan ketika masuk Islam maka tercampurlah semuanya. Jadi orang yang masih mengamalkan lagi jampi-jampi yang berasal daripada Hindu-Hindu ataupun Buddha, maka masuk Islam, maka jadi campur. Dan campuran ni bukan campuran yang baik sebetulnya. Tapi campuran yang dapat memeningkan orang, yang mana nampak macam Fatihah, nampak macam ayat kursi, nampak macam ini, tapi di dalamnya itu, di sebalik itu ada perkara-perkara yang syirik ataupun perkara-perkara yang tak diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau memang pun Rasulullah SAW bolehkan, takkanlah para sahabat tak buat, takkanlah Nabi tak buat. Tapi Nabi tak buat, para sahabat tak buat, jadi kita jangan buat. Jangan gitulah, ulama-ulama pun tak buat macam ini. Okay? So ni nanti kita potong dulu, kita tengok nanti kat dalam. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang buat ni siapa? Saya pun tak tahu siapa yang buat. Maksudnya lelaki ke perempuan? Sebab dalam gambar tu gambar perempuan. Gambar perempuan ni adalah anak dia. Kan dia nak silaturahim. So dia letak gambar anak dia sekali kat dalam. Oh, banyak gambar lah dalam sini. Tak tahu. Saya nampak ni cuma ada satu gambar aje. Rasa-rasanya kau nak berbuat baik dengan anak tu bukan cara buat macam gini. I think communication yang perlu. Didikan awak semua dengan anak tu kita kena tengok juga macam mana. Sebab saya dah dengar juga ada orang macam apa tahu, sanggup mempermainkan nyawa anak-anak. Saya bila-bila tak game ni. Selamatlah. Mana si cakap tadi? Okey. Sebab cakap pasal gini ada, tak tahulah ni mak dia buat ke, bapak dia buat ke, jadi dengan anak-anak semua okey. Sebab saya pernah dengar cerita ada orang cakap apa tahu, macam dia boleh buat something, tak tahulah dia nak ilmu apa dia nak, tapi dia gunakan anaknya sebagai apa? Persugihan. Persugihan tu macam korban. Offering. Offering, yes. Sampai makan nyawa. Betul. Dia makan nyawa. Tu macam fikiran, bila kita tahu cerita macam itu, macam sampai hati Macam kedua ibu bapa sanggup gadaikan nyawa anak untuk kepentingan diri sendiri, tapi kau tak fikirkan nyawa anak kau tu. Macam tu. So diharapkan kita kalau nak apa-apa, usaha bukan cara melalui pertolongan jin ataupun apa-apa saja. Wow, susah Sakit kan? Sakitlah, tarik kuat-kuat.
sorry, Dia macam jentik. Sorry. Getar lupa Sorry lah, minta maaf lah. Tak apa. Nanti kena orang kat bawah cakap komen. Sudah hari ni pelan-pelan lah. Kesian Ustaz tu. Ustaz je lah kesian. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'ismihi syai'un fil ardi wala fis samawati wa la Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma khalaq. Wa bara'a wa dara'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitnil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Yuk. Tak bawa spray sapu-sapu. Itulah, tak bawa spray sapu-sapu. So yang ada spray boleh spray terus. So, kalau ada spray saya terus boleh spray terus. Ingat bawa tadi lupa. Itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So ni nanti kita boleh letak tepi. Ada banyak gambar. Saya tengok gambar dia boleh Boleh, silakan. Itu jadi melekit. Ustaz continue Ustaz. Okay, baik. Satu je ke? Hmm. Satu gambar je lah Ustaz. Ni nampak ni. Di antaranya apa tadi? Dipanggil sebagai ni? Buhul. Tangkal. Tangkal. Ya. Panggil bahasa Arab apa tadi? Kahin. Bukan. Tangtung. Mungkin tangtung. Tangtung. Tola. Sampai Selasa. Tolasim. Ataupun tolsam atau tolsim. Nampak? Okey, tak apa, kita belajar. Tolasim. Okey. Okey, so nampak sama macam ni tadi. Oh, itu ada number. Bukan number. 786. Ada SIM 786. Saya tutup dia punya number lah Gambar ni semua ada 786. 786. Okay, so 786. Ni nombor dari mana? Wallahualam. Saya pun tak tahu dari mana dan apa mereka refer 7 apa 8 apa 6 apa wallahualam, saya tak tahu. Okay. So ni tulisannya apa dah? Ya Bayyum. Bayyum pun saya tak tahu. Wallahualam siapa? Apakah dia nama-nama jin? Saya tak tahu. Kemudian belakang sini Allahus Samad. Tulisannya sama seperti ini. Allahus Samad. Padan sini tak boleh baca. Ini baru jelas sikit. So Allahus Samad. So pakai nama Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. So nanti kita akan potong yang ini. Sebab ini bila you jumpa dengan Tahsim Kahin tu. Kahin Kahin, betul. Dia menggunakan nama-nama ni apa yang saya dapat lah, saya tangkap lah. Kita ni kadang tak fasih dalam benda-benda gini. So bila kita nak berobat, orang pula saya hadiahkan awak ini. Jadi ini insya-Allah dia gunakan nama-nama macam insya-Allah. Lepas tu ayat Quran. Jadi lepas tu terus orang-orang yang patient ni betul apa, dia tak syirik sebab menggunakan nama-nama Tuhan. Itu yang mungkin mengelirukan setengah pihak bahawa apa yang kita buat ni semua betul. Padahal. So macam gini, dia sebetulnya tak jelas sangat. Tapi saya dapat baca bahagian atas-atas tu adalah ayat kursi. Nampak? Benda-benda macam ini pun dia pakai ayat kursi lah. Asal tak baca ayat kursi je. So ni nampak, dia ada percampuran seperti ini yang sebetulnya tidak diperbolehkan. Ini apa pula ni dalam? Ini besar ni. Tu pun ada gambar kan? Ada gambar. Sign kontrak ke?
Ni apa ni? Oh. Ni maknanya apa? English, saya tak faham English. Oh. So what's trying to say down here, Ha? it's a summons to a juvenile. Sama tu juvenile. Yeah. Oh. Tak payahlah saya baca. Mungkin. Oh, ni Yalah. macam private punya benda Ya, mungkin yang penyebaran ni ada buat kesilapan, something. Okay. Kan? Yeah. Against the law ke apa gitu. So Okay. mungkin naughty ke apa gitulah. So mungkin nak mengiratkan lagi duduk rumah. Jadi tak gini-gini. So menggunakan cara Dengar ni. kata mak dia dan kata lain-lain. duduk rumah. Jangan jadi naughty macam itu. So ini, yalah, dia taruhkan sekali lah. Kan? Rioting under section 147. Rioting. So nampak kes-kes. Yalah, contohnya kalau anak kita ke, kalau ada masalah ke, maaf kata ada keras kepala ke dan lain-lainnya, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada macam gini, saya akan ajarkan bagaimana caranya yang mungkin disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. So boleh doakan pada anak kita, boleh baca surah-surah yang baik, ataupun di antara yang cara-cara yang diajarkan oleh guru saya sendiri, yang di mana kalau kita nak anak kita baik hatinya, lembut hatinya dan juga tak keras kepala, selalu letakkan tangan di dada mereka, kemudian sambil bacakan surah Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah ni ada dalam juz Ammah, juz yang ke-30, yang di awalnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. So ini di antara yang diajarkan oleh guru saya. So letakkan tangan gitu, bukan hanya untuk mereka sahaja, tapi untuk diri kita pun boleh. So maknanya kalau kita rasa diri kita ni selalu dendam dengan orang lain, selalu iri hati, selalu kedekut dan lain-lainnya, letakkan tangan. Dengan tangan kanan, letakkan di dada, bacakan surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Sampai akhir. So perbanyakkan seperti itu. Ataupun boleh baca Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif sebanyak-banyaknya. Ya Latif maknanya apa? Adalah di antara asma Allah dalam Asmaul Husna yang 99 tu, yang bermaksud wahai yang maha lembut. Maknanya kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala agar lembutkan hati mereka. Boleh dibacakan pada dada ataupun ke air, baru nanti diberikan. Seperti itu. So benda-benda seperti ini tak diperlukan langsung at all. Okay, ni belum kita buka lagi ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Takut pasir ke apa tu? Saya ni bukannya pandai sangat. Tapi bila tengok dengan keadaan macam gini, macam you nak bukan nak tundukkan anak ke? Jadi dengan cakap, rasa-rasanya ia bermula daripada diri kita sendiri. Hai. Rasa-rasanya dia bermula daripada diri kita sendiri. Kan? Jadi, maaf cakap lah ya, kadang-kadang anak tu, kelakuan anak tu mencerminkan diri kita. Macam tu. Jadi, susahlah, seram nak cakap, takut nanti orang kecam pula. So, awak faham aje lah Macam kita ni, selalu kita dengar apa, kalau awak semua tengok drama lah, tengok apa ni, semua orang cakap, anak kita tu, kita yang, mencorakkan anak tu macam mana. Dia kain putih, kita corakkan macam gitulah jadi. Tapi kalau didikan tu tak betul dari awal, jadi, kan, dengan keadaan sekarang ni, zaman sekarang ni,
terdedah pada dunia teknologi yang macam canggih-canggih ni semua, tu pun membantu jugalah. Tapi itulah, yang penting jangan tinggalkan solat lah. Banyu. Bukan banyun kot ni. Ni qayyum. Qayyum. Tu aja ya, banyu tak pernah dengar kan? Ada? Tak ada. Qayyum. Lain kali tulis betul-betul sikit. Jadi dia kalau baca. Ya qayyum. So ya qayyum. Qayyum yang ini di antara asma Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Allah yang mendirikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wafaq. Selalu tak jauh. So, dah boleh tengok sini. So, ini dipanggil sebagai wafaq al-ikhlas. Wafaq yang memakai dengan surah al-ikhlas. So, ada tak diajarkan? Ada. Diajarkan dan saya ada. Saya ada buku dia macam mana nak buat benda-benda macam gini ataupun apa fadilat-fadilatnya, semuanya saya ada. So, benda macam ini nampak kalau you tengok. Dia pecah-pecah. Dia pecah-pecahkan. Okay. So, contohnya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. So, okey. Biar lebih jelas lagi. So, nampak tak? Nampak So kita tengok daripada sini. So ada kata kul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam bukan ke sini tau, tapi ke bawah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. So dia akan itu nanti dia akan hilangkan. Huwa dia dah tak ada sini dah hilang dah. Jadi Allahul Ahad, Allahus Samad, lam yalid, walam yulad, walam terus saja macam itu. So maknanya dia akan menghilangkan kata-kata yang dalam Al-Quran. Ini namanya istihza ataupun kita panggil sebagai istihza tu mengunjing apa maknanya? Mengunjing. Mengunjing apa? Itu bahasa Indonesia, bahasa kita gonjeng-gonjeng saya tahu. Bukan. Mengunjing tu maknanya kita mempermainkan, kita menghina, mempermainkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. So, ada kata-kata yang akan dihilangkan ataupun huruf yang akan dihilangkan. Sengaja. Jadi, syaitan suka dengan benda-benda macam ini. Maknanya kita mempermainkan dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita nampak, ini surah Al-Ikhlas, tak? Walaupun atasnya Bismillahirrahmanirrahim. Okay? So, tidak boleh ada seperti ini. Ni dalam ni apa juga tadi? Bismillahirrahmanirrahim juga. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ususim. Kemudian ni yang terakhir. Semuanya adalah wafaq. Semua wafaq al-ikhlas. Ikhlas. Kemudian ni yang tadi ayat kursi sama. Semua wafaq al-ikhlas. Ni ada Yasin juga ni. Ni pun sama. So, this is Fatihah. Okay. So, semuanya ini tak akan membantu. Ayat kursi. Semuanya seperti ini. So, dia tidak akan membantu apa-apa pun. Tak ada. Itu dia punya dalam board je. Board dia je. So, seperti itu. So, benda-benda seperti ini jangan kita percaya, jangan kita jadikan ni sebagai suatu benda yang mungkin kita kena ambil biar apa, bila silaturahim kita makin rapat dan lain-lain, tak nak, tak mau. Okay.
So minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, eratkan silaturahim macam tadi kita kan, communication, main peranan, kemudian berikan hadiah, kemudian taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja, insya-Allah sudah cukup. So benda-benda ni tak perlukan. Satu lagi, kalau kita nak baik-baik dengan macam saya tengok macam dah baca surat ni macam ada court case ke apa ni semua kan. Kalau boleh, kalau macam orang anak-anak muda sekarang suka memberontak. Jadi kalau awak nak berbual dengan anak tu, nak marah, nak tegur pun, jangan awak pula naikkan lagi tinggi suara awak untuk marah anak awak. Kadang kita tahu perangai dia macam gitu, kita harus jadi macam, kita kena main peranan. Sakit hati je, tapi kita jadi main peranan lah. Jadi slowly nanti insya-Allah dia akan sendiri terbuka hati dia. Yang penting seperti mana Ustaz cakap tadi, ialah perbanyakkan doa dan sebagainya. InsyaAllah Tuhan mungkin akan bukakan hati dia untuk menjadi orang yang lebih baik dan tunjukkan dia jalan yang baik. InsyaAllah. Kan, jadi susah kan? Itu dia. Jadi saya rasa kalau siapa-siapa kat luar sana, dah boleh buka? Boleh tak? Allah. Jadi siapa yang kat luar sana yang mungkin ada situasi macam gini, yang mempunyai mungkin anak yang kata orang tu nakal sikit, lepas tu memang tak boleh cakap apa-apa lah, dia buat apa benda pun tetap sama. So the best way is to pergi jumpa orang berubat untuk do something. So saya rasa jangan buat macam itu. Kita eratkan silaturahim kita dengan cara berkomunikasi dan bukan cara jalan pertolongan daripada jin dan sebagainya. Pakai macam sesak nafas pula. Kan? So itu saja. Apa tak Ustaz nak kasih nasihat pada diorang? Kita kan ada satu lagi actually. So bagi siapa saja yang mungkin nak tahu apa isi dia kan, tunggu episod yang berikutnya. Yes, nak tahu apa kat dalam next episode. Tapi ada apa-apa nasihat untuk penonton kita? Nasihat saya bagi siapa saja yang mungkin tahu ahli keluarganya ada pakai benda-benda seperti ini ke apa, minta beritahu mereka dulu bahawasanya benda-benda seperti ini salah dan tak diajarkan oleh Nabi SAW ataupun para ulama pun tak mengajarkan seperti ini. So kalau boleh, kalau mereka izinkan untuk kita buang dan kita buang. Tapi kalau siapa sahaja yang mungkin rasa nak simpan, masih lagi percaya pada ini, tanggungjawab kita, Puaka SG, kita sudah nasihatkan. So terpulang pada masing-masing lah untuk percaya ataupun tidak. Wallahu alam. Baiklah, bagi anda di luar sana yang mungkin nak dapatkan merch kami, jangan lupa di bawah ni www.puakasg.com. Ada SG dah lama tak buat sampai www.puakasg.com untuk dapatkan merch dan sebagainya. Ya, ataupun yang nak spray-spray ke apa, kalau jumpa benda macam ini ataupun jumpa macam tadi kan, ada tangkal-tangkal dan lain-lain, kalau nak spray-spray boleh ke website saya, www.atapsir.com. Betul. Ustaz dah keluarkan garam. Garam pun jadi nak neutralize, tinggal letak garam tu je, tak payah baca apa-apa insya-Allah. Ataupun siapa saja yang mungkin ada masalah kena sihir dan lain-lain, just mandikan, ataupun budak-budak yang nangis tengah-tengah malam tak disebabkan oleh apa-apa pun boleh mandikan dengan air garam yang saya dah buat insya-Allah. Okey, yang penting sekali jangan lupa like, share dan subscribe. Yes. Ting kat bawah ni, dan bagi tahu kawan-kawan anda ni semua mengenai Puaka series. Kita ada Puaka, Puaka Special, Puaka Extra. Dan nak minta maaf lagi sekali banyak sebab kita tak sempat nak buat Puaka Special untuk bulan Mac. Jadi bulan Mac zero, kita hutang. Bukan tak ada talent, ada artis semua menunggu, cuma itulah masa tidak menunggu masa kita. Tapi insya-Allah lah apa yang kita akan keluarkan nanti insya-Allah bermanfaat lah, insya-Allah. Okey, jumpa lagi pada minggu hadapan. So sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Bye. Puaka Extra tadi dibawakan khas oleh Sunny Faisal dari Propnex. Anda ingin jual beli hartanah, mencari rumah idaman anda atau sedang mencari commercial space untuk bisnes dan sebagainya? Jangan risau guys, saya boleh bantu anda. Kontak saya sekarang. See you next week ya guys.